Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuan Nazir dan Jabatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Pak Siak, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk bertemu sekali lagi pada bulan ni. Bulan 12 hujung 2023. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik, kekuatan untuk kita meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima sedikit sebanyak daripada ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung kuliah kita dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, wahai anakku yang tercinta. Kita masih membicarakan pada nasihat yang ke-16, ya, carilah guru yang mursyid. Pada pertemuan yang lalu kita telah bincangkan, ya, serba sedikit, ya, peranan, ya, guru yang mursyid. Maknanya guru yang dapat membimbing kita, yang boleh memperbaiki, ya, amalan kita, sifat kita. Kita sambung pada muka surat 37 kalau kitab saya, kitab Jawi, ya. Tajuknya sifat-sifat seorang guru yang mursyid itu ialah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darun amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat seorang guru yang mursyid itu ialah, guru yang kita nak jadikan dia guru lah. Sifat-sifat seorang guru yang kita nak belajar dengan dia ni. Yang pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Maknanya bukan guru itu guru yang, ya, cinta ke dunia. Bukan maknanya tak ambil dunia. Ya. Dia dunia ni, tuan-tuan, orang yang cinta, dia letak dunia di hati. Itu dalam bahasa kitabnya lah. Orang yang cinta dunia ni, dunia itu diletak di hati. Ya. Setiap hari, setiap ketika, hatinya sentiasa bercita-cita, ya, untuk mendapatkan, ya, dunia ni semua. Sehingga kalau dia dah dapat, tuan-tuan, ya, dia tak lepas. Pasal di hati tu. Ulama kata kita kena letakkan dunia ni di tangan. Di tangan saja, jangan sampai hati. Di tangan. Bila kita letakkan dunia ni tangan, contoh, tuan-tuan, ya, kita ada duit, ya, di tangan. Bila datang orang miskin minta derma, kita bagi. Di tangan, sebab di tangan. Kalau di hati itu dia sangat banyak berkira. Aku yang cari, dia minta saja-saja. Kan? Duit ni aku yang cari, dia datang-datang senang minta. Aku yang penat dia. Tu. Kalau aku bagi kurang, hati tu. Tapi kalau tangan ni, kita akan merasa bahawa ini, ya, rezeki yang kita dapat ni pun Allah yang bagi. Gitu. Ya. Jadi dia nampak tabung, dia boleh boleh isi. Dia nampak orang susah, dia tolong. Ketika mana dia ada kempen misalnya, untuk Palestin, dia boleh bagi, gitu. Sebab dia merasakan bahawa, dunia ni, apa kepentingan dunia ni, Allah yang memberinya dan ianya sifat sementara.
Ianya sifat sementara. Kalau dah letak dalam hati tu, tu dia akan jadi tamak. Dia akan jadi tamak. Jadi di antara sifat-sifat orang yang cinta dunia ni, dia tamak dengan harta tu. Orang kata dia ada segunung emas, dia akan cari 2 gunung, untuk 2 gunung. Macam sekarang lah kan, kadang-kadang ada orang dengan umur tu kadang-kadang tak padan. Umur dah 75 contoh tu. Ni bukan orang sini ni kan. Umur dah 75 kan. Keperluan pun dah tak ada lah. Maknanya keperluan dia untuk menambah, orang kata harta tu, dia dah ada pencen, dia dah ada duit, duit pencen dah banyak dapat. Dia mencari juga sampailah dia kerja tu sampai Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tak berapa nak dijaga. Padahal dia makan 2 orang je, anak-anak semua dah lepas. Contoh. Kemudian dengan harta tu jadi kedekut pula. Dengan harta tu jadi kedekut. Beza dengan orang yang dia cari harta, tapi dia cari itu untuk dia boleh beribadat. Tok Guru saya sebut dulu, kalau kita berniaga, azam kita kan biar sampai boleh bayar zakat. Kalau kita nak bela kambing, bela banyak supaya sampai kita boleh bayar zakat. Maknanya kita buat itu, sesuatu itu supaya kita boleh menambah ibadah. Orang miskin dia tak boleh nak zakat. Orang miskin tak boleh nak zakat. Kalau orang dalam bank cuma RM75 tuan-tuan, nak zakat apa? Tapi kalau dalam bank ada RM75,000 selama setahun, maka dia kena zakat. Maknanya dia orang kaya. Dan bila dia kaya, dia akan bertambah satu koleksi ibadah dia. Apa dia? Zakat. Kalau dia bela kambing, kambingnya lebih 40 ekor, maka dia boleh berzakat. Maknanya bila kita buat tu dengan tujuan, dengan nawai itu supaya kita boleh menambah ibadah, tu tak apa. Tapi kalau misalnya dia cari kerja, kadang-kadang dah umur 75, sembahyang pun lebih kurang aja. Ada sembahyang waktu dia tinggal, senang aja dia jawab, tak apa nanti qada. Agak-agak bila qada tu? Umur dah 75. Kita selalu diingatkan, mati itu tidak disyaratkan sakit, mati tidak disyaratkan tua, mati tidak disyaratkan apa. Siapa-siapa boleh mati. Bila sampai ajal dia, tidak boleh ditangguhkan walaupun sesaat. Jadi maknanya kita tengok, kalau guru tu maknanya kalau dia orang kata cinta dunia tu lebih. Kalau guru kadang-kadang bila dia mengajar, yang pertama dia akan tanya berapa nak dapat, berapa bagi. Ini ada. Yang kedua, beliau telah berguru dengan gurunya yang mursyid, yang banyak mengetahui tentang segala hal. Maknanya guru yang kita nak belajar tu, dulu dia belajar di mana? Kita ambil kira juga. Dulu dia belajar mana? Dulu belajar dengan siapa? Supaya ilmu yang dia ajarkan pada kita tu ada salah silahnya. Bila dapat daripada guru mursyid, insya-Allah dia juga dengan didikan guru yang mursyid tu, dia akan menjadi guru yang mursyid juga. Juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid sebelumnya. Begitulah seterusnya wujud salah silah guru yang mursyid ini sehingga sampai kepada penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak jadikan seorang guru yang boleh membimbing kita tu, kita tengok dia belajarnya mana, kitab apa. Supaya maknanya kita jangan mendapat didikan daripada guru yang mungkin tak ada dia punya salah silahnya. Sejarah dia belajar tu tak ada. Pernah satu ketika dulu tuan-tuan, ada satu kumpulan lah, dia ajak kita untuk sama-sama belajar dengan satu guru ni. Dia kata guru ni dia ada kelebihan, macam-macam lah disebut.
bila kita tanya-tanya selidik, dia ni tak belajar agama. Sekarang kerjanya pun bukan mengajar, ya. Kerjanya pomen aja. Belajar dengan dia ni ya, dia ada waktu dia. Lepas pukul 12 malam baru boleh mengajar. Ya. Ada satu tempat lepas pukul 12 malam baru mengajar. Kelas dia buka lepas pukul 12. Ya. Tapi kadang-kadang banyaklah bila dia bercakap tu betul, kita ada sikit-sikit lah asas kan. Bila dia bercakap tu betul. Tapi ada satu ketika tuan-tuan bila ditanya tu dia diam, dia kata apa? Minta maaf lah. Tak datang lah. Tak datang. Dia tak boleh jawab. Dia kata tak datang. Tu kita confuse tu. Tak datang, siapa yang tak datang? Ya. Rupanya orang ni dia ada perewang tu. Ya. Dia tak mengaji, tapi ada perewang yang boleh menunjukkan dia. Jadi bila satu hari itu maknanya kebetulan ya, dia diam tu, dia kata tak datang. Tu maknanya ya, bukan dengan didikan ilmu apa guru yang mursyid lah. Memang lepas tu sejarah tu tak lama lepas tu ya, kumpulan tu diserbu dengan Jais. Diserbu dengan Jais. Ya. Memang kadang-kadang ada orang yang pandai yang jadi anak murid dia. Dia macam tu je. Kerja pomen ya. Tengok sejarah dia belajar tak ada. Tapi cara cakap dia, cara tindakan dia macam orang alim lah. Ya. Orang alim lah. Macam orang yang boleh ya. Dan kebanyakan yang saya jumpa ya, bersama-sama dengan dulu pengalaman kat pejabat agama dan sebagainya, biasa dia melalui ilmu perubatan lah. Ini orang-orang ilmu perubatan. Sebab tu kalau kita biasa Pak Kiai, orang panggil Pak Kiai, kita orang jawab Pak Kiai kan, dia ada Pak Kiai ya, kadang-kadang kerana dia ni boleh mengubat. Dia boleh mengubat. Orang boleh mengubat ni dia banyaklah apa amalan dia ya, amalan dia yang dia dapat tok guru dia ya. Tapi bila dia boleh mengubat dan sebagainya, orang nampak dia macam Pak Kiai. Ya. Ada Pak Kiai ni yang jenis silat ya, persilatan. Ada Pak Kiai ni yang jenis apa panggil tu yang selawatan tu, nasihat tu, kasidah, ya, kasidah. Ya. Ada yang dipanggil Pak Kiai ni memang dia Pak Kiai, dia ada ilmu, gitu. Ya. Dan ada juga Pak Kiai ya, yang macam tadi lah, maknanya dia hanya dari sudut luaran saja tu. Jadi kita pun kena selidik juga. Kalau kita nak belajar kepada guru-guru, terutama kita belajar di tempat-tempat yang tersorok lah. Banyak benda. Sebab tu saya teringat lagi arwah Ustaz Alwi Parman dulu. Waktu kita kat pejabat dulu kan. Dia kata kita nak tengok di antara kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni, di antaranya dia mengajar di tempat-tempat khusus. Kalau kat masjid ni tak berani kan, sebab orang dengar semua ni kan. Siapa-siapa yang dengar. Kalau kat tempat dia tu nak masuk kena ada password. Tahun 2004 ada tu ya, di Pulau Meranti kita pergi ya. Nak masuk tu ada password tu. Maknanya kalau yang bukan tak tahu password tu bukan ahli, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu di antara. Jadi kalau masjid gitu ya. Jadi kata Ustaz Ali Parman, yang senang kita mengaji kat masjid. Ya, ustaz yang nak mengajar pun dia tak boleh sebarangan tu kan. Ya. Lagi-lagi ada rakaman tu. Ada rakaman. Contoh gitulah. Ya. Itu kebanyakan itu kadang-kadang. Yang ketiga, beliau ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya dengan menyedikitkan makan, ya, sedikit bercakap-cakap, sedikit tidur, dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah, dan juga banyak berpuasa. Maknanya ya, guru ni ya, memang dia kena tarbiyah diri sendiri.
Walaupun mungkin guru tu dia tak berjaya sepenuhnya, sekurang-kurangnya guru tu ya ada maknanya lebih baik daripada kita yang murid. Kita murid dia lebih baik daripada kita. Ataupun dia memang sedang bersama-sama untuk menjalani ibadah. Tuan-tuan mungkin belum jumpa seorang guru yang tak sembahyang. Guru tak sembahyang. Saya jumpa tuan-tuan. Guru tapi tak sembahyang. Bila kita sembang dia kata kita tak main yang luar-luar ni, kata dia. Kita ambil yang dalam aja, isi kita. Sembahyang ni zuhir, ibadat zuhir. Sedangkan Nabi tuan-tuan sembahyang tak tinggal. Sembahyang tu syariat. Syariat ni maknanya perkara yang utama. Perkara yang utama. Jadi kalau sampai seorang guru dia mengajar ataupun dia mendidik manusia, tapi dengan Allah dia engkar, maknanya suruhan Allah dia tinggal, terutama yang wajib, maka itu bukan guru yang sebenar. Kita kena jaga ni, sebab Selangor ni di antara negeri yang paling banyak ajaran sesat. Yang sekarang ni yang ada 39 ajaran sesat, 14 yang aktif, masih aktif, bergerak. Takut begitulah, takut ada yang mengajak kita apa semua, kita tengok. Yang keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidup, seperti sabar. Maknanya bila kita belajar, kita ada perubahan. Bila kita belajar ni, semakin kita belajar, maka ada perubahan. Itu di antara tanda-tanda guru itu, guru mursyid. Seperti sabar, lebih sabar gitu. Maknanya tidak sabar ni ada dua tuan-tuan. Sabar kepada ibadah, dia terus beribadah walaupun susah. Sabar pada maksiat, dia terus tinggalkan maksiat walaupun payah. Itu namanya sabar. Nak sembahyang contoh kan, kita datang ke masjid, susah ni. Subuh tetap hari istiqomah. Jadi kita sabar walaupun susah, walaupun tak berapa sihat, tapi kita sentiasa memikirkan bagaimana untuk kita boleh datang ke masjid. Kalau boleh dah, bila kita tak ada bebanan kerja contoh, sepatutnya dah 5 waktu dah kita ke masjid lah. Yang tak ada bebanan kerja lah, yang masih ada anak-anak kecil misalnya, dia masih bekerja dan sebagainya, mungkin ada alasan. Tapi kalau dah pencen, kalau dulu waktu muda, kita dengan orang kata hidup nafsu muda, nafsu muda. Orang kata Tok Guru kata orang muda ni imannya lemah tapi tenaganya kuat. Jadi bila imannya lemah, tenaga kuat, payah nak pergi masjid. Orang tua imannya kuat tapi tenaganya dah kurang. Sebab itulah kehidupan manusia ni tuan-tuan sentiasa dalam perjuangan. Bukan di Palestin aja yang berjuang. Kita di Sungai Lang ni pun sentiasa berjuang. Sebab tadilah orang muda ni yang badannya segar apa semua, tapi imannya kurang. Jadi kalau ada orang muda yang boleh melawan nafsu semua, hebatlah dia. Dengan tenaga yang kuat, kemudian dengan iman yang kuat, hebat tuan. Orang tua pula yang masih diberikan tenaga yang kuat, hebatlah dia. Kerana waktu itu imannya kuat, tenaganya masih kuat. Kadang-kadang umur 80 berjalan pun segak gitu, berjalan segak lagi. Alhamdulillah Allah bagi kita. Tapi kita gunakanlah yang terbaik, kan?
Ini waktu saya dah tua, ya, umur apa, badan segak lagi, tapi ke masjid pun masih jauh lagi. Itu satu perkara yang perlu dipikirkan supaya kita insaf. Sebab adatnya lah, ya, adatnya tuan-tuan, yang tua tu mati dulu, adatnya. Ya. Walaupun mati itu tak kira, adatnya gitulah. Tapi 2-3 hari lepas, ya, sahabat saya, ya, umur 53, tengah bagi apa, taklimat kepada rombongan daripada pejabat agama Johor. Tengah bagi taklimat, ya, mungkin dia rasa tak sedap, dia kata, saya nak duduk sekejap. Dia duduk, tuan, ya, pengsan terus. Pengsan terus. Yes, tak sempat sampai hospital. Itu dah ajal lah, ya. Jadi kalau kita dah orang kata, Nabi kata umur umatku 60 hingga 70, ya. Maknanya kalau kita dah berada pada umur itu, ya, tuan-tuan, kita kena fikirkan sesuatu yang kita akan buat, ya, yang mana sentiasa ada ganjaran pahala yang banyak. Ya, jangan lengah-lengah lah, sebab kita dah orang kata dah tak ada masa lah. Ya, tak ada masa lah. Waktu kita diberikan kesihatan, kita buat bersungguh-sungguh. Takut nanti bila Allah uji dengan kesihatan tu, nak datang ke masjid pun susah. Ya. Sebab tu mengikut dalam hadis, ya, ketika mana kita sihat, ketika mana kita segar ni, tuan-tuan, kita buat ibadat terus, istiqomah. Sebab ketika nanti Allah uji dengan kesihatan, ketika itu kita tak mampu ke masjid, kita masih mendapat pahala kerana perbuatan ataupun amalan yang kita dah buat sebelum ni. Ya, itu untungnya. Waktu kita sihat ni, kita pergi masjid, tak tinggal kan. Tiba-tiba nanti Allah uji kita dengan kesihatan, tak dapat ke masjid. Pada waktu itu kita masih terus mendapat pahala ke masjid. Ya. Bila kita hari-hari baca Al-Quran, walaupun satu muka, hari-hari baca Quran, satu muka, ketika mana Allah uji dengan kesihatan, ya, kadang-kadang nak bercakap tak boleh, kan? Kita tak boleh nak mengaji, nak baca Quran. Waktu itu kita masih dapat pahala kerana amalan itu kita telah lakukan secara istiqomah sebelum tu. Ya. Kalau kita ada duit, ya, sentiasa setiap hari kita bersedekah. Orang panggil sekarang sedekah subuh, kan? Setiap hari, walaupun RM5 kita masuk tabung hari-hari. Ketika mana Allah uji kita dengan, ya, tak ada duit, ya, kita tak tahu kan, ya, tak ada duit. Waktu itu kita masih dapat lagi pahala sedekah itu, walaupun waktu itu kita dah tak boleh buat, kerana sebelum itu kita dah istiqomah amalan itu. Ya. Banyak lagi amalan-amalan, tuan-tuan, ya, yang kita boleh buat. Biar kita, tuan-tuan, sampai satu ketika bila mana Allah ambil nyawa kita, ya, ada orang yang perasan, ya, kenapa sekarang contohnya masjid ni, ya, lampunya lambat dibuka, contohlah kan, lambat buka. Sejak orang tu tak ada, lampu lambat. Rupanya orang tu selalu datang, dia lah yang buka lampu. Kita buka lampu ni, tuan, tadi subuh tadi, orang yang buka lampu tu ni sekarang kita gunakan untuk mengaji ni, dia dapat pahala mengikut kepala yang ada, mengikut orang yang ada ni, dia dapat pahala. Walaupun orang kata kerjanya off on off on switch, pak siap tu, banyak pahala, tuan. Ya, walaupun sekecil itu, ya, biar makna kita nanti sampai satu ketika ada orang tercari, ya kan, kenapa dah tak ada macam ni. Rupa-rupanya orang yang buat kerja tu dah tak ada. Macam Nabi SAW, ya, satu hari, ya, dia ada orang tu kehilangan, ya, siapa, Allahumma salli, lupa ceritanya, Abdul Aziz ke. Rupanya orang yang bagi, ya,
yang buat kebaikan tu dia dah meninggal. Kenapa sekarang tak ada? Tu. Sampai tahap tu. Jadi bila kita belajar, dengan kita belajar tu mampu, maknanya menjadikan akhlak yang mulia pada diri kita, seperti sabar, sembahyang, sembahyang lebih baik, sembahyangnya lebih terpelihara, syukur. Apa makna syukur? Kalau dalam kitab tu syukur ni dia ada 4 ciri dia. Yang pertama, orang yang syukur ni tuan-tuan, dia merasakan semua rezeki yang dia dapat tu daripada Allah. Walaupun tadi, contohnya malam tadi, ada orang belanja dia makan, nampak orang tu yang bayar kan, tapi dia merasakan rezeki itu daripada Allah. Itu satu. Sebab tu kita kena didik diri kita ni supaya kena merasakan bahawa apa yang kita dapat semua daripada Allah. Semua dengan izin Allah. Cuma dari sudut asbab, orang panggil asbab, ataupun perantaraan. Tapi hakikatnya daripada Allah. Sebab orang itu pun, contohnya si A yang belanja kita, kalau Allah tak bagi rezeki dia pun tak boleh bagi kita. Kena merasa begitu. Jangan sampai kita rasa kebaikan yang kita dapat ni daripada orang tu. Walaupun memang hakikatnya orang tu, kepada orang yang buat baik tu terima kasih, tetapi syukur itu kepada Allah. Itu dia ajar begitu. Bukan makna kita tak terima kasih pada orang tu. Yang kedua, bila mana kita dah dapat tu, rezeki tu, kita kena pelihara. Pelihara tu maksudnya kita kena jaga. Kalau Allah berikan kesihatan, kita kena jaga kesihatan kita. Bila Allah berikan kita harta, kena jaga harta tu. Jaga tu maknanya untuk apa kita belanjakan, bagaimana untuk kita nak kembangkan. Jangan sampai ada perkara yang haram. Jangan sampai ada perkara yang haram. Sebab rezeki itu daripada Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, kita kena gunakan rezeki yang kita dapat itu untuk mendampingkan diri pada Allah, untuk kita boleh buat ibadah tadi. Di antara perkara yang Allah redha, iaitu kita mengikut segala perintah Allah, perintah Nabi. Jadi kita gunakan rezeki yang kita dapat itu supaya kita lebih hampir dengan Nabi, lebih hampir dengan Allah, lebih kita jadikan Nabi itu sebagai contoh tauladan kita. Itu makna gitu. Itu barulah kita syukur. Kalau kita dapat rezeki, kita gunakan rezeki itu untuk buat maksiat, itu bukan orang syukur. Kalau kita dapat rezeki, banyak rezeki, tapi sembahyang berjamaahnya terlepas, maknanya kita tidak menyantuni orang-orang miskin, terlepas, maknanya itu bukan syukur. Maknanya kita gunakan untuk kebaikan. Tawakal, tawakal itu maknanya kita serahkan kepada Allah SWT. Maknanya tuan-tuan, kerja kita usaha. Dalam kitab Mustikah Hadis, makna beriman kepada qada dan qadar itu ialah berusaha bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan asbab daripada ketentuan Allah, untuk mendapatkan asbab. Contoh kan, kita nak jadi kaya, kan? Nak jadi kaya. Nak jadi kaya ni, apa dia punya ciri-cirinya? Kena ada harta lah kan, baru kaya. Tak ada harta tak kaya. Nak dapat harta, kena usaha. Kena usaha. Kena usaha tu kena ada ilmu, kan? Kena ada ilmu. Jadi bila orang tu nak kaya, dia kena belajar, dia kena berusaha, dia kena rajin. Jadi yang dinamakan percaya kepada qada dan qadar kena ada 3. Kena ada 3. Dia bukan tunggu je.
Ya, rezeki tak salah alamat. Kan? Lagi apa di peribahasa tu? Tak akan jadi secupat, tak akan jadi tergantang. Banyaklah dia apa peribahasa-peribahasa tu kan. Jadi dia tawakal aja, tawakal. Ya. Aku jadi macam ni dah takdir Allah. Tak boleh. Dia kena usaha. Itu baru kata kita beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni maknanya ketentuan yang Allah berikan. Tapi ya, natijahnya itu hak Allah. Itu yang kita kena tawakal. Aku kerja ya, dengan aku belajar, aku kerja, aku sungguh-sungguh buat ya, dapat tak dapat itu dengan izin Allah. Itu baru nama tawakal. Ya, sekarang ramai tuan-tuan kan, orang laki-laki tak bekerja. Lagi-lagi kalau isterinya dah gaji besar. Di kampung saya tu ada 3-4 orang tu. Ya, yang maknanya dah mengadu kat saya lah. Kan dah mengadu. Yang lain tak tahu. Ada ya. Bila dia sanggup, dia alasan dia kat rumah dia masak, jaga anak dan sebagainya. Padahal malas. Ya, sebab kalau tak mengadu isteri tu. Janji macam itu Ustaz, tapi bila saya balik kerja dia belum balik. Pergi mana? Mancing. Tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan yang mancing ya. Tak ada. Ini cerita yang ini dalam kes saya, dalam kes saya hadap itu. Ya. Lah saya juga yang kena buat. Balik kerja saya buat itu ni ya. Dia nak beli rokok pun minta duit saya. Cuba Ustaz apa pandangan Ustaz? Ada pula datang-datang, Ustaz, cuba Ustaz bayangkan. Nak bayangkan tu letihlah. Cuba Ustaz bayangkan. Kalau rokok pun saya bagi duit, apa semua bagi duit, kerja semua tak nak ya. Ayat dia takdir. Allah dah takdir macam tu. Nak macam mana? Ada yang seorang tu tuan-tuan, saya panggil dia ya. Dia ni diberhentikan ya, kerja apa kilang ditutup, dia diberhentikan kerja, dia tak tahu macam tak tahu nak cari kerja. Dia kata aku dah umur macam ni ya, dekat 40. Kerja apa yang aku dapat? Yang budak-budak muda nak kerja tu pun banyak tak dapat. Kau dah cari belum? Belum. Bila kita tanya kau dah cari belum? Belum. Dia duduk fikir je, kerja apa? Lah kat rumah je tu. Isterinya yang kerja. Ya, ada banyak. Jangan ya. Memang tawakal tu, tapi kena ada usaha. Maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari asbab. Kita nak masuk syurga, kan? Nak masuk syurga. Nak masuk syurga kena ada sebab. Sebabnya apa? Ya, ataupun asbab maknanya ya. Kena ada. Maknanya kita kena ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, itu contohnya. Ya, maknanya kena patuh pada Allah, patuh pada Rasul. Kena belajar ya, apa yang kita nak patuhkan, apa yang kita nak belajarkan. Ya, kalaulah sembahyang itu tuan-tuan ya, di antara syarat sah sembahyang mengetahui cara sembahyang ya, mengetahui kaifiat sembahyang. Kalau kita tak tahu sembahyang tu macam mana caranya, sembahyang tak sah. Maka samalah dengan perkara-perkara lain. Kita nak meniaga, kena ada ilmu perniagaan. Lagi-lagi sekarang meniaga online kan, tuan-tuan ya. Kalau kita meniaga online ya, kita masukkan gambar ni tuan-tuan, kita nak jual cawan ya, kita menggambar ni, kita kena letak ni ya, ukuran tinggi berapa ya, berapa besarnya, ya, warnanya apa. Mungkin ada 2-3 warna kita letak. Bila orang tu pilih dia kata biru, warna biru, datang-datang kelabu. Ya. Dia tak sah tu jual beli. Kecuali waktu itu dia runding baru. Ya. Saya tak ada yang biru lah, saya ada kelabu, kata dia. Saya dah hantar dah, kalau kamu tak nak, tak apa, saya ambil balik lah. Tapi kalau nak boleh terus. Kena ada rundingan baru. Jangan hantar senyap, tak sah. Bila tak sah ya, haram lah. Ataupun dia boleh ambil gambar cantik tu, nampak besar kan, harga RM1.50. Murah ni kan, mak besar RM1.50. Datang mak kecil, mak mainan tu. Dia tak ada letak berapa ukuran dia, apa saiz, tak ada kan. Macam baju lah
ya, S, M, L apa semua, tapi dia tak letak ukuran. Dia tak letak ukuran. Kita biasa kita punya kan, ya, kita biasa pakai XL. Order lah XL. Kena-kena nak masuk pun tak boleh. Rupa XL dia kecil. Ya tak boleh. Tu. Dia kena letak ukuran bahu berapa apa semua, baru kita boleh tengok. Sebab ukuran tak sama. Tu kena ada ilmu tu. Bukan main belasah je jadi meniaga itu. Ya. Tu maknanya kata tadi, ya, dia kena berusaha tu. Berusaha bersungguh-sungguh tu maknanya kena belajar, kena rajin tu semua. Belajar pertama, belajar. Ya. Ada orang bela lembu, macam tu juga kena belajar. Ya. Jangan main lepas saja. Kau lepas kat kebun siapa? Entah, saya tengok lapang. Tentu kan. Aku tengok lapang aja, aku letak je lah. Lagi-lagi dia tahu tuannya tak tahu ke mana kan. Kebun yang tuannya tak ada. Saya kenal tuannya tapi tak ada, tak pernah tengok pun kata. Dia bersihkan kebun tu, dia tak boleh tuan. Tak boleh. Kita jumpa jamur busuk tu pun tuan dekat kebun orang, kena tanya tuan ya. Kena tanya tuan kebun tu, jangan ambil je. Apa-apa dalam kebun orang tu dia punya. Kecuali hutan yang tak ada empunya ataupun kerajaan punya, itu lain. Ini kita masuk kebun orang nampak apa cendawan busuk tu, kepungan. Jangan. Tu. Yakin, ya, qanaah merasa cukup dengan yang ada. Bila kita belajar dengan tok guru tu, misalnya ustaz tu, kita merasakan lebih, ya, ada sifat qanaah. Tak terburu-buru cari rezeki sampai tak ingat dunia orang kata, ya, sampai tak ingat sembahyang, sampai tak ingat keluarga. Sekarang ni ada orang, ya, orang gunakan alasan kerja tu tuan, ya, seolah-olah alasan tu dah cukup baik. Adik-beradik buat kenduri kahwin kan, contoh kan, adik abangnya buat kenduri kahwin, dia boleh tak datang? Tak ada. Dia mana? Aku kerjalah, nak buat macam mana? Ejah tuan-tuan. Bapak saya kata adjust. Cakap Inggeris tu. Ejah. Kerja takkan tak boleh minta cuti. Ejah lah. Takkan dia abang kita nak mantu minggu lepas baru cakap. Kan? Kalau minggu lepas baru cakap, abang dengan adik itu ada something tu. Kan? Biasa adik beradik kan, tahun depan pun nak mantu dah cakap lah. Kadang-kadang adik beradik kan, abang mantu. Kita ni adik bagi kondangan tu, ya, RM10 aja. Itu ke nilai adik beradik kan? Salaman dengan abang RM10. Sepatutnya 10 ekor ayam. Kan? 10 kalau sekarang dah catering, sponsor lah kan. 10 ekor ayam yang dah digoreng lah, maknanya orang goreng, sponsor terus. Salaman RM10 adik beradik ni. Ataupun berkawan, kawan dah 30 tahun kawan, ya. RM10 ya, nilai kawan itu. Seminggu sekali medang sama. Bila buat kenduri kahwin, salam, kita bagi hadiah tu RM10 je. Tak patut lah. Tengoklah tuan-tuan ya. Kalau orang yang biasa-biasa kita tak berapa kenal kan, contohnya, tu RM10 menasabah. Kalau kawan dah rapat tu RM50 lah, RM100 apa. Ya, hadiah. Tenang jiwanya, tu ya, di antara ciri-ciri guru yang mengajar kita tu, mursyid, ya, kita akan rasa tenang. Penyantun, ya, penyantun tu maknanya kita pandailah macam tadi tu, kondangan, ya. Ya. Kalau misalnya contoh kan tuan-tuan, Pak Nazir mantu kan, Pak Nazir, Pak Imam kena duduk dekat tu tempat Nazir, Nazir sambut tamu tu, macam tu.
Sambut sama kan. Pak Imam duduk situ. Bukan daripada pagi petang lah. 1 jam pun boleh tahan kan. Ini Pak Imam datang kondangan aja. Contoh bukan imam sinilah. Kan. Macam tu juga kita AJK masjid apa. Begitulah. Ya. Pasal kita apa? Itu bos kita tu. Kan. Basuh pinggan ke kan. Contoh-contoh. Kan betul kan. Ya. Jiran kita. Alah saya mantu pakai catering. Duduk buat apa? Duduknya tu. Kita nak suruh dia duduk. Bukan suruh buat kerja. Jangan sampai jiran tu kita jenguk dari rumah je. Duduk lah. Duduk tu namanya menyantuni. Duduk tu namanya menyantuni. Saya teringat orang dulu kan. Saya tengok bapak saya kan. Kalau orang tu mantu, dia boleh lama kat situ. Dia kata apa? Kawan dari kecil katanya. Kawan dari kecil. Berkawan. Memang betul kalau jumpa kat mana dia sembang dia lain macam kawan ni. Dan bila dia mantu tu dia sanggup tunggu. Macam tu maknanya menyantuni. Kita pandai menyantuni. Kita tahu bukan buat alasan lah. Alah duduk pun tak boleh buat apa-apa. Memanglah duduk tak buat apa. Duduknya tu apa-apa. Duduknya tu apa-apa. Kita nak buat alasan lah kita duduk pun bukan ada kerja. Bukan suruh kerja, suruh duduk tu. Itu nama menyantuni. Adik-beradik tu, abang buat kahwin, tunggulah, duduklah. Sekurang-kurangnya ada pakcik datang dari mana, Arif mana Arif. Kalau ni dia panggil saya Arif lah. Arif mana Arif. Arif ni tak ada kerja. Agak-agak macam mana? Orang dengar, abang buat kenduri, adik kerja. Tak patut kan. Tawaduk merendah diri, banyak ilmu. Jadi maknanya ada penambahan ilmu. Benar, malu, menyempurnakan janji. Itu sifat-sifat orang belajar. Kita dah belajar ni, kita jadi ahli kuliah kat masjid ni, kena ada perubahan-perubahan tu. Tenang pendirian, tenang pembawaan, nampak tenang aja. Kan. Walaupun dah 7 suku belum habis lagi kan, tenang. Kan. Bahasa belum sampai nokta dia. Tak sampai ni. Jadi tak boleh berhenti tengah jalan. Berhati-hati dalam segala urusan. Maknanya dia nak buat tu berhati-hati, jangan kelang kabut. Dan sebagainya. Dan apabila ia telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur daripada anwar Nabi Muhammad SAW. Maknanya bila kita belajar, ada perubahan pada kita. Kita dah dapat nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Sebab tu bila kita belajar, tuan-tuan, tidak ada memberi apa-apa bekas kesan. Maknanya itu maknanya nur tak masuk dalam diri kita. Nur tak masuk ni, dia ada nanti kita akan bincang. Kita akan bincangkan. Di antaranya tak ada ikhlas. Ada sengaja duduk mengaji, dia nak tengok je aku. Aku nak tengok siapa yang tak datang hari ni. Maknanya ada niat lain, tuan-tuan. Aku datang ni supaya jangan dikata orang. Itu di antara. Nanti dia ada, orang panggil ada gap untuk nur itu masuk. Sebab tu kita kena ikhlaskan. Bila kita ikhlas, insya-Allah mesti ada perubahan, mesti ada perubahan. Tak banyak, sedikit. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Memang payah sekarang. Yang ada macam Wak Arif lah. Kan? Yang ada macam Wak Arif, jadilah tuan-tuan, kita kongsi tuan-tuan kita kongsikan. Tapi alhamdulillah saya dapat mengaji dengan orang-orang hebat. Di antara tok guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Sungai Durian. Di antaranya Tuan Guru Haji Asim, Pondok Pasir Tumbuh. Tuan Guru Haji Abdul Aziz, Pondok Pasir Tumbuh. Tuan Guru Ismail, Pondok Kerasok Patoni. Alhamdulillah. Di antaranya kalau di sini Wak Haji Jalal, Kampung Sawah. Tu saya sempat belajar kitab, tapi tak sempat pandai, Tok Guru meninggal. Saya belajar kitab Jawa. Kitab Jawa situ. Kitabnya bukan kitab Jawa, terjemahan Jawa. Kitabnya Matan Badrin.
yang Arab tuan, tapi terjemahan Jawa. Itu yang jumpa huruf kaf titik 3 bawah. Huruf to titik 3, ada to titik 3. Gentong. Tu nak aja. Ya, gentong. Batok. Kalau contohnya nasi ambeng kan, kalau orang Melayu sebab apa? Nasi ambang. Dia tak jadi. Ambeng. Baru jadi kan. Makhluk ambeng. Nasi ambang tak jadi. Dia macam bahasa Arab dia, kita baca dengan huruf Rumi, tak jadi. Itu yang Allah, bukannya Allah. Ada. Saya belajar tu. Ya, saya baca dia dengar, saya baca dengar, tapi tak sempat pandai. Tak sempat pandai. Lebih sukar wujudnya daripada al-kibrit, al-ahmar, iaitu belerang yang merah. Ya. Memang payah nak cari guru yang mursyid sekarang ni, zaman sekarang payah. Tapi sekurang-kurangnya carilah guru-guru yang belajar dengan guru mursyid. Ya. Walaupun wa'arib ni tak hebat, ya, tak ada apa-apa kehebatan, tapi saya rasa saya belajar dengan orang-orang hebat. Ya, di Pondok Pasir Tumbuh tu 4-5 orang guru, ya, kita belajar tu. Maknanya sejarah dia, ya, banyaklah tuan, kita tengok orang kata kemuliaan Tok Guru ni. Ya. Tok Guru tak kerja tuan, tapi hartanya banyak. Ya. Tok Guru Sungai Durian tu, saya tahun 82. Ya. Rumahnya 3 tingkat lah. Orang tak pakai Mercedes, dia pakai Mercedes. Tapi tak kerja. Bila-bila tuan-tuan boleh jumpa dia. Di antaranya. Ya, mengaji, tapi dia mengajar. Itu di antara kehebatan. Wallahualam, cakap itu untuk pagi ini, ya, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita dapat menambahkan, ya, ilmu, dan mudah-mudahan, ya, dapat memperbaiki, ya, diri kita untuk kita, ya, mendapat redha Allah, ya, untuk kita mendapat, ya, rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kalau ada salah dan silap, ya, terima kasih di atas perhatian tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi untuk bulan hadapan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.